Dalam video kali ini saya nak kongsikan dengan anda bagaimana untuk anda belajar tentang grafik design yang menggunakan Canva. Sebab ramai yang mesej saya, kontak kan, tanya, "Tuan, macam mana saya nak belajar Canva? Macam mana saya nak belajar design lah, nak buat duit lah apa semua kan dengan Canva ni." So hari ni saya bawa kepada anda guru grafik design yang mana anda boleh belajar macam mana nak buat design tu menggunakan Canva peringkat profesional. Okay. So, apa lagi? Jom. Hai, saya Wan Muhammad Ali. Dalam channel YouTube ni saya berkongsi dengan anda tentang cara buat duit dan juga bisnes secara online. So kalau anda nak belajar tentang topik tersebut, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan lonceng untuk pastikan anda dapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Dalam video kali ini saya nak berkongsi dengan anda tentang kelas ataupun program yang anda boleh belajar berkaitan dengan graphic design menggunakan Canva. So ramai orang dah tahu tentang Canva ni, banyak dia membantu ramai designer di luar sana, dan Canva ni boleh buat macam-macam. Tetapi kali ni kita nak cerita tentang graphic design. Dan saya bawakan kepada anda guru ataupun sifu design berkaitan dengan grafik ni. Jadi saya perkenalkan di sebelah saya Tuan Tolaha. Right? So silakan Tuan perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Tolaha Muda. Saya Terengganu. So saya terlibat dalam bidang grafik ni lebih daripada 40 tahun lah. Lebih daripada 40 tahun. Alright. Sejak maknanya era digital tak keluar lagi. Saya buat manual sampailah era digital. Dan saya sehingga sekarang masih lagi mengikuti arus arus perdana. Memang daripada 40 tahun tu bidang grafik? Ya, grafik dan fotografi ya. Grafik dan fotografi. Alright. Okay, lama tu 40 tahun. Tak sampai sekarang? Sampai sekarang. So kalau kita tengok biasanya kan kalau kita tengok orang-orang yang mengajar ataupun berkongsi ilmu tentang Canva ni, orang-orang muda. Bukan macam saya ni pun dah tua dah. Orang yang muda lagi daripada saya kadang-kadang kan. Tapi kali ni kita tengok orang yang dah agak berusia tetapi boleh berkongsi dengan anda tentang Canva. Jadi macam mana Tuan boleh lagi adaptasi teknologi-teknologi digital ni menggunakan grafik-grafik yang orang kata terkini? Cik Wang memang tua. Saya orang muda. Sebab tu saya Tolaha Muda. Tolaha Muda, betul. Okey, betul lah tu. Barulah saya faham. Okey. Saya mengajar. Jadi saya perlu mengikuti arus perdana teknologi ni. Jadi dari masa ke masa sejak Macintosh dikeluarkan, saya dah start beli. Okey. Hinggalah sekarang lah, di mana era Midjourney. Midjourney AI tu kan. Saya juga mengikutinya. Mengikuti juga. Mengikuti juga. Okey. Yang kebanyakan orang kata sealiran dengan Tuan ni tak tahu menahu lah. Tak tahu menahu. Nama pun tak pernah dengar. Nama tak pernah dengar. Okey. Jadi Tuan, maknanya Tuan masih lagi aktif dalam bidang-bidang ni sebab Tuan memang mengajar ilmu-ilmu berkaitan dengan design dan juga teknologi ni lah. Mengajar tu maksudnya Tuan seorang lecturer ke ataupun pengajar bebas ke macam mana? Saya pengajar bebas tapi pernah jadi lecturer lah. Pernah jadi lecturer lah. Jadi lecturer. Dalam bidang ni? Dalam bidang ni. Alright. Okey. So jadi hari ni Tuan, apa yang Tuan nak kongsikan dengan kita punya audien ni tentang macam mana dia orang nak belajar design ataupun grafik ni menggunakan Canva ni? Okey. Dulu sebelum Canva ni ada kebanyakan orang belajar graphic design ni susah sikit lah. Sebab dia kena guna Photoshop, dia kena guna Illustrator, kena guna tengok tangan kan. Curi pula tu. Okey. Jangan sebut kan. Jangan sebut sangat. Okey. Atau faham. Hak ciplak tu boleh. Ciplak tu boleh. Okey, jadi sekarang ni dengan ada Canva ni, dia memudahkan cara lah. Memudahkan cara untuk orang faham macam mana bila kita nak buat grafik. Jadi bila saya ajar grafik sekarang ni, Canva adalah salah satu cara lah yang saya gunakan untuk orang supaya lebih selesa dan tahu gini rupanya, sebab semuanya drag and drop kan. Betul. So jadi sebab tu saya guna Canva untuk ajar grafik sekarang.
Maksud tuan, belajar Canva ni, dia belajar menggunakan Canva dan juga design-design grafik-grafik yang sedia ada atau macam mana? Maksudnya template ya? Template, ya. Yeah. Maksudnya template. Okay, yang membezakan kelas saya lah dengan kelas yang sedia ada, kelas Canva yang lain-lain tu lah. Kelas saya tak guna template. Tak guna template. Okay. Maknanya kalau ada template tu, lagi mudah lah. Cuma saya ajar susah. Jadi mesti orang tanya kan, guna Canva tak guna template? Susah kan? Jadi saya nak menyenangkannya, orang kata bersusah-susah dahulu. Bersenang-senang kemudian. Okay, bersenang-senang kemudian. Jadi saya ajar apa yang ada dalam ilmu grafik tu. Okay, undang-undang dia kan. Macam mana nak pilih warna, macam mana nak pilih fonts, macam mana nak buat layout, benda tu lah. Jadi saya gunakan Canva untuk memudahkan cara pemahaman seseorang. Jadi Canva ni, dia yang seronoknya, apa yang kita nak untuk buat design tu ada. Sebab dia ada jutaan. Betul. Malahan sekarang ni bilion saya rasa. Elemen-elemen yang ada. Jadi betul. Sangat banyak. Sangat mudah lah. Jadi senang. Orang kita tunjuk sekali je orang dah faham dah. Oh, sini nak cari dia. Macam tu. Alright. Maksudnya apa yang tuan ajar dalam kelas ni adalah grafik. Yang kita akan belajar kan dalam kelas tu adalah grafik. Cuma grafik tu menggunakan Canva. Sebab kalau kita tengok dari segi grafik ni, kita boleh belajar menggunakan Canva, Photoshop, Illustrator dan ada banyak lagi lah design software-software design di luar sana. Tetapi apa yang Tuan Tolah ajar ni adalah grafik menggunakan Canva. Bukan guna Canva untuk ambil template sedia ada, bukan? Okey, saya ajar grafik guna Canva. Okey. Bukan guna Canva untuk buat grafik. Bukan guna Canva untuk buat grafik. Sebab dia jadi gini. Okey. Bila saya ajar grafik menggunakan Canva, grafik itu akan jadi mantap lah. Mantap. Tapi bila kita guna Canva untuk buat grafik ni belum tentu mantap. Okay. Sebabnya untuk buat design yang betul-betul profesional, orang tu perlu tahu grafik design. Itu yang membezakan. Okey. So dia bukan sekadar teknikal belajar macam mana nak drag and drop, nak tukar ayat, lepas tu nak save, bukan? Bukan. Itu memang ada belajar. Itu adalah tapi lebih pada tu. Lebih lagi. Jadi kalau katakanlah belajar lebih tu kan, maksudnya dia nak kena, yalah macam tadi kita tukar, ayat dia macam sama kan? Buat grafik menggunakan Canva ataupun guna Canva buat grafik. Ayat macam sama, sebenarnya lain. Lain. Sebab kita faham dah grafik, kita tahu apa benda yang kita nak buat, cuma kita guna Canva sebab Canva ada benda yang kita nak. Kan? Jadi, tapi kalau kita guna Canva, kita tak tahu apa yang kita nak, buka Canva, grafik ada, kita ambil, kita adjust. Itu lain. Lain. So maksudnya tuan, macam mana tuan ajar grafik tu? Okey, grafik dia ada banyak disiplin kan. Okey. Yang pertama sekali kita kena perlu tahu asas, dipanggil asas seni lukis tu. Asas seni lukis. Okay. Sebab kalau kita belajar dekat universiti atau college art and design, asas seni lukis ni ada satu benda yang mula-mula sekali orang akan ajar. Betul. Okey. Jadi dekat Canva benda tu ada. Benda tu ada, tapi orang tak tahu nak guna. Tak tahu nak guna. Oh, dalam Canva ada? Ada. Okey. Ada. Okey. Contohnya dot ataupun titik-titik tu banyak dekat Canva. Okey. Tapi kalau kita tengok design orang yang just guna template, dia takkan guna dot-dot semua ni. Dia tak tahu nak buat apa. Dia tak tahu nak buat apa. Jadi bila masuk kelas saya ni, dia orang tahu. Dia ni rupanya perlu dot ni diletakkan. Jadi saya akan bagi terperinci kenapa seni patut guna elemen-elemen asas seni lukis tu kat sini. So design tu akan jadi lebih cantik lah. So benda tu pun ada diajar dalam kelas? Ada diajar juga. Jadi maknanya orang yang datang ni belajar memang betul-betul belajar grafik lah maksudnya? Belajar grafik sebenarnya. Belajar grafik. Okey. Dan Canva adalah untuk memudahkan cara faham. So tuan, okey, yang pertama kita akan belajar grafik. Yang kedua adalah Canva. So kenapa tidak Photoshop tuan?
kenapa tidak Photoshop? Saya dulu adalah pengguna Photoshop Tegar. Okey. Saya banyak buat kelas Photoshop. Banyak kelas Photoshop. Banyak buat kelas Photoshop. Untuk basic Photoshop saja pun saya ingat dalam 15 siri. 15 siri basic 15 saja. siri tak habis-habis. Banyak. Sebab dia Photoshop ni dia banyak macam-macam teknik Nak buat aslikan satu benda macam-macam cara kita buat. Tapi bila muncul ni Canva sebenarnya kalau kita tengok Photoshop ni sebenarnya tergugat juga. Dengan Canva. Sebab Photoshop sendiri dah buat ada satu dia panggil Photoshop Express macam Canva. Photoshop Express. Macam Canva. Maknanya dia memang dia dah tergugat. Jadi bila saya mula mengenali Canva ni, saya ingat saya guna Photoshop lebih kurang 5% je. 5% je. Bila melibatkan kerja-kerja yang besar saiz dia. Contohnya nak buat banner, nak buat billboard saiz besar kan. Jadi Canva tak boleh. Canva tak boleh. Saya guna Photoshop lah. Masa tu saya guna Photoshop. Tapi sekarang ni bila menggunakan Canva ni dia jadi lebih mudah, lebih cepat ke macam mana? Lebih mudah. Dia sangat menjimatkan masa lah. Benda kalau masa kita buat Photoshop dulu katakan setengah jam. Guna Canva ni dalam 5 minit gitu je. 5 minit cepat. siap. Walaupun tak guna template. Orang macam saya lah. Orang belajar ni mungkin ambil masa lah kan. Masa ambil masa lah. Okey. Jadi sekarang ni yang pertama dari segi yang kita akan belajar ataupun yang Tuan Tolaha ajar kita ni dalam kelas adalah berkaitan dengan elemen grafik tu ataupun cara untuk menghasilkan grafik tu sendiri. Bukan kata nak buat tu tak boleh buat guna Photoshop. Kan maknanya benda tu boleh buat guna Photoshop juga. Tetapi Canva lebih cepat, lebih mudah, lebih pantas lah. Dan bukan bermaksud bila kita kata lebih mudah, lebih cepat tu kita menggunakan template. Betul? Bukan template kan? Saya tak ajar guna template pun. Tak ajar. Jadi jangan perasan lah kan. Jangan berangan-berangan. Tak ajar. Okey. Template adalah sekadar untuk dapatkan idea. Sekadar untuk dapatkan idea. Jadi apa sebenarnya secara keseluruhan dia orang akan belajar dan berapa lama dia orang akan belajar ni tuan? Kelas saya 2 hari. 2 hari? 2 hari direct. Daripada pukul 8.30 sampai pukul 5 petang. Oh, lama. Lama. Memang lama. Okey. 2 hari direct. Okey. Dan dia belajar? Okey. Dalam kelas saya dimulai dengan pengenalan pasal Canva dulu. Pengenalan Canva dulu. Okey. Ciri-ciri Canva yang ni untuk buat apa, yang ni buat apa, yang ni elemen ni apa yang ada dalam macam mana kita nak cari keyword yang tak ada dekat Canva tu. Kadang-kadang kita tak fikir, benda ni macam mana nak dapat? Dekat mana kita nak cari dia supaya memudahkan. Elemen-elemen dalam tu. Elemen dalam tu. Macam mana font nak matching font. Yang ada Canva dah ada tunjuk. Tapi kita nak lebih lagi kat mana nak cari. Maknanya tuan akan tunjukkan trik lah. Okey. Kemudian dekat mana kita nak cari illustration yang bagus. Sebab dekat Canva tu, dekat elemen tu ada banyak grafik. Dia ada ilustrasi pelbagai. Ada jutaan ilustrasi kat situ. So macam mana kita nak pilih yang betul-betul berkualiti. Ada cara dia. Ada cara dia. Lepas tu macam mana kita nak dapatkan pelukis yang sama supaya setiap bila kita buat design kita akan dapat series of illustration, the same illustration. Betul tak? Dia tak ada yang ni ilustrasi orang ni buat, lepas tu orang ni pula buat. Jadi dia tak balance lah. Tak ada konsisten tu. Tak konsisten lah. Tak konsisten. Jadi saya akan tunjukkan cara macam mana. Nak dapatkan benda yang sama. Benda yang sama. Okey. So maknanya dia akan belajar secara apa kita panggil teori dan juga praktikal. Dan nanti dia akan peserta akan dapat tengok dah. Sebab sebelum saya mula kelas saya akan bagi satu projek. Tanpa pengetahuan apa-apa, buat projek dulu. Dan nanti lepas 2 hari kita akan tengok perbezaan antara projek yang pertama dengan yang dah okey. Maksudnya masa mula-mula dia datang tu ataupun hari pertama tu peserta akan belajar dulu, buat design sendiri dulu dan kita akan nampaklah macam mana dia punya design berdasarkan dia punya ilmu yang setakat yang ada kan. Lepas tu hari kedua akan buat lagi sekali design yang sama ke design yang lain tuan? Design lain. Setiap tu design yang lain. Design lain lah, design lain. So kita akan tengok macam mana design tu jadi dan biasanya mind blowing lah.
Mind blowing lah, maknanya dia sendiri pun terkejut design dia lawa. Sabar. So kita ada tunjuk dalam ni, sepanjang saya bercakap ni, saya ada tunjuk gambar-gambar sebelum dan selepas design yang dibuat oleh peserta-peserta. So anda boleh tengok design-design tu, memang ketara lah perbezaan dia. Alright, so tuan, jadi kalaulah orang ni bila dia dah belajar design, dia dah belajar tentang Canva apa semua ni kan, apa kelebihan dia? Apa yang dia boleh dapat, maksudnya dari segi peluang perniagaan ke, pekerjaan ke? Okay, dari segi kelebihan memang banyak lah, sebab ilmu dah ada di dada dia kan. So dia bebas lah nak buat, nak baru ada tuju diri dia tu. Contohnya gini lah, walaupun kadang-kadang orang tu rasa dia ni duduk pejabat je, okay. Dan kadang sesekali dia perlu buat memo ke ataupun promosi sekali-sekali ni, sebab benda tu sebenarnya tugas orang lain. Tapi kadang-kadang kita perlu ada masanya kita nak agak orang tu tak ada. Okay. Jadi bila timbul masalah tu, ini lah masanya kita perlu gunakan Canva ni. Supaya tak ada orang tu, tak apa lah, kita buat sendiri lah. Jadi akan jimat masa, jimat duit lah. Betul. Dan kalau kita tengok kan, macam orang yang boleh guna Canva ramai. Kan, boleh guna, tetapi boleh design, boleh buat grafik yang cantik, yang menarik, senang cakap, yang boleh jual. Tak ramai. Kan? Betul. Dan dalam masa yang sama juga, kadang-kadang orang yang masih lagi baru dalam menggunakan Canva ni, dia sendiri tak berani nak jual. So kalaulah dia masuk kelas ni tuan, biasa-biasanya kan, dia orang berani tak nak jual ni punya design. Okey, setelah dia dapat ilmu grafik design ni, insya-Allah dia boleh. InsyaAllah dia boleh lah. InsyaAllah dia boleh. Sebab dia dah buat design dengan ilmu. Dengan ilmu. Sebelum ni dia buat design hanya semata-mata bergantung pada template. Masalahnya, kenapa tak boleh bergantung pada template? Kalau kita tengok kan, kadang-kadang kita boleh kenal pasti, design ni memang Canva ni. Kita tanya orang tu, betul tak you buat Canva? Dia akan ngaku betul. Tapi kita rasa design dia memang bodoh lah. Memang bodoh. Cerita bodoh lah. Pakai template pun bodoh. Tak pakai template bodoh. Kenapa dia jadi gitu? Sebab gini, contohnya kita ambil satu template. Dekat template tu dia ada dua je untuk teks. Dua line je untuk teks. Tiba-tiba yang dia nak ganti teks tu ada 5 line. So bila dia copy yang ni, dia paste dekat template tu, dia dah jadi berterabur tu. Dia dah jadi panjang. Lepas tu dia tak akan erti lah nak adjust mana. Sebab apa dia jadi gitu? Sebab dia tak belajar grafik lah. Dia tak belajar grafik lah. Dia dah tahu dah. Dia jadi pening lah. Dia dah pening lah. Dia main letak je semua lah. Tu jadi pening. Dia jadi terabur. Betul. Okey, jadi kan, selain daripada tu juga, saya tengok macam kalau kita tak ada ilmu ni berkaitan dengan grafik ni, dia tak akan pilih tema yang betul, dia tak akan pilih design yang betul, grafik yang betul mengikut tema yang sepatutnya. Dia tengok, ni lawa ni cantik ni, boleh lah pakai yang ni. Padahal event tu sepatutnya konsep dia berbeza sikit. Macam mana tuan? Okey, betul. Jadi gini, dalam kelas grafik Canva ni lah, yang saya buat ni, saya akan ajar daripada start macam mana nak buat research. Macam mana nak buat research? Okay. Sebab design yang berkualiti dimulakan dengan research. Dia tak boleh terus buat. Kena buat kajian dulu. Okay. Dekat mana sumber-sumber yang kita nak tengok sama. Contoh gini lah, contoh yang paling jelas kan. Katakan anda nak buat satu poster lah. Satu poster ataupun cover buku ke. Okay. Berkaitan dengan, katakan dengan teknologi lah. Contohnya. Teknologi. Jadi, bila katakan saya suruh buat macam tu terus, anda akan terpinga tau. Banyak peserta dia terpinga. Jadi saya akan bagi guide lah. Saya akan bagi guide dekat dia. You cari sini dulu. You masuk website ni, you tengok. Lepas tu you pergi website ni pula, you tengok. Daripada situ dia akan mula dapat idea. Dia ada reference lah. Ada reference. Ada rujukan. Tapi reference tu saya akan tunjuk. Dekat kelas tu, dekat mana sumber nak cari tu. Okey. So ilmu nak dapat reference tu pun satu benda yang mahal kan, betul.
Okey, jadi maknanya bukan main hentam je lah. Bukan main hentam. Maknanya kena buat kajian dulu. Ya. Alright. So, macam mana dia orang nak belajar ni tuan? Kelas ni. Dia orang nak belajar. So sekarang ni kita cerita tentang kelas apa semua kan. Jadi okey, orang tu nak belajar sebab macam tuan sebut tadi, tuan berada di Terengganu. Kan? Jadi yang penonton kita ni ada daripada mana-mana tempat. Macam mana dia orang nak belajar? Adakah tutorial ke macam mana? Okey, saya buat kelas online. Kelas online. Online. Setakat ni insya-Allah tiap bulan saya buat. InsyaAllah tiap bulan. Okey. Cuma sekarang ni saya punya aim untuk akan datang ni, kalau sebelum ni mungkin sekali sebulan, mungkin lepas pada ni akan jadi kekerapan tu lebih lebih banyak lah. Jadi saya dalam proses mengumpul orang. Siapa yang berminat, dia kena daftar dulu. Okey, kita akan masukkan dia dalam grup, sama ada Telegram ke WhatsApp ke. Kita akan kumpul dan saya akan bagi satu tarikh bila saya nak buat kelas ni. So siapa yang available pada tarikh ni, dia daftar. Join lah. So orang yang ada dalam grup dan circle website WhatsApp ataupun Telegram ni, so dia akan dapat info lah. Dapat notifikasi. Alright. Bila tarikh yang berikutnya. So dia akan adjust lah ikut masa yang sesuai. Okey. Maksudnya sekarang ni kalau anda berminat nak belajar, tak perlu nak orang kata register kat mana-mana lagi kan. Just join saja Telegram group ataupun WhatsApp group. Saya ada sediakan di bawah pada bahagian description ataupun pada bahagian komen. Anda klik saja di situ, anda akan dibawa ke Telegram ataupun WhatsApp lah. Nanti kita tengoklah link tu yang kita sediakan dan anda join saja group tu. Sebelum anda join group tu, anda dah berada dalam komuniti lah yang nak belajar apa semua ni, dan tunggu je tarikh-tarikh yang diumumkan untuk kelas-kelas yang disediakan nanti. Dan okey tuan, cuba tuan ulas sikit tambahan kan. Kenapa dia orang patut join kelas ni? Okey, satu lagi bonus yang saya tak cerita tadi. Ada cerita lagi. Ada bonus. Dia yang membezakan sangatlah kelas saya dengan kelas orang lain. Kelas saya ni tumpu lebih kepada belajar dan terus buat. Belajar praktikal, okey. Dan terus akan bukan praktikal. Terus boleh buat duit lepas pada tu. Terus boleh buat duit. Boleh buat duit. Jadi untuk buat duit ni sebenarnya ada satu benda lagi kekurangan yang mungkin tak ada pada kelas lain lah. Yang kelas saya ada buat adalah macam mana nak guna OpenAI, iaitu ChatGPT saya ajar. Macam mana nak guna prompt yang betul untuk buat headline, untuk buat copywriting. So supaya design pandai dah ni. Teks pula tak ada kalau sebelum ni anda kena upah orang, kena upah copywriter untuk buat teks tu kan. Yang menarik. Yang menarik tu. Tapi ni anda boleh buat sendiri. So saya akan turunkan ilmu dekat situ. Dalam kelas ni pun ada juga. Dalam kelas ni saya ada. Alright. So anda kena faham, kelas yang dibuat ni bukan kelas yang hanya mengajar design untuk anda guna. Hanya untuk anda buat orang kata kerja-kerja rumah ke, kerja office ke, tak. Tetapi anda belajar design tu sendiri, grafik tu sendiri, yang mana anda boleh nampak design grafik-grafik yang berkualiti dan anda boleh jual. Maksudnya anda boleh buat duit. Sebab kalau kita sekadar nak guna sendiri, bolehlah main design, main buka sendiri, ataupun kelas-kelas lain pun banyak kan tuan kan, yang berkaitan dengan Canva ni. Tetapi kelas ini, macam saya cakap tadi, Tuan Tolahah adalah bekas lecturer dalam bidang grafik dan telah berkecimpung dalam bidang grafik ni sejak 40 tahun yang lepas. 40 tahun ni maknanya era-era komputer pun tak ada gambar lagi kan. TV black and white. TV black and white lagi. TV pun black and white lagi. Jadi benda tu, design tu dah grafik tu dah lama lah, elemen-elemen ataupun fundamental tu yang akan dikongsikan dengan anda. Maknanya bila anda belajar 2 hari dalam kelas, anda dah boleh jadi seorang, orang panggil designer yang boleh menjual lah. Anda nak jual di Shopee ke, nak jual di luar negara ke, nak buat grafik ke. Kenapa saya kata macam tu? Anda tengok ni, saya tunjuk dalam video ni design-design yang dibuat oleh student. Student Tuan Tolahah nampak profesional. Nampak terus design dia profesional.
Kita bukan dan anda tengok design yang kita tunjukkan ni bukan menggunakan template. Okey, bukan menggunakan template. Dia design daripada kosong. Cuma menggunakan elemen-elemen yang ada dalam Canva tu sendiri untuk memudahkan kerja-kerja design. Alright, tambahan tuan, apa lagi yang orang kata perbezaan yang di luar dan kata-kata orang kata macam yang tuan nak mention dekat dia orang, kelebihan lah kan, kelebihan kelas tuan ni bukan nak bandingkan dengan orang lain, cuma nak bagi tahu apa benda yang ada sebenarnya dalam kelas ni. Okey, antaranya lagi saya ajar macam mana nak reka konsep. Nak reka katakan, konsep. Tak ada konsep langsung. Orang mari approach kat you. Okey, nak buat benda ni. So macam mana nak start? Konsep tu. Okey. Daripada scratch, maknanya saya ajar daripada zero, macam mana kita nak mulakan titik untuk menjadikan ianya satu reality. Daripada kosong. Orang mari nak upah kita ni buat design. Jadi macam mana kita nak tanya soalan kat dia untuk nak dapatkan maklumat yang boleh menyebabkan kita boleh menjadikan daripada maklumat dia tu terhasilnya sesuatu produk ataupun yang mempunyai konsep lah. Yang mempunyai konsep. Kan? Yeah. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok design tu kejap macam ni, kejap macam tu, kejap dia tak ada konsep. Kalau Canva saja tak ada benda ni. Tak ada. Memang tak ada. Tak ada. Dia semata-mata drag and drop, ganti tempat yang ada tu. Tapi ni kita boleh start daripada awal. So bila kita mampu memastikan macam tu, insya-Allah bisnes kita akan berkembang lah. Sebab klien akan tak tahu apa dah. Klien akan berterima kasih kepada kita. Oh, dia tak pernah fikir pula macam ni. Mujur dia tolong fikir untuk aku. Contohnya lah. Jadi, dia akan recommend lah pada orang lain pula. Betul. So, lama-kelamaan, kita punya bisnes akan terus berkembang. Sebab konsep ni salah satu benda yang ada dalam elemen branding. Betul tuan? So, bila orang datang kat kita ni, kadang-kadang dia tak terfikir benda-benda branding ni, kita lah sebagai designer. Tetapi kalau anda belajar tentang design saja, kan, belajar grafik sajalah yang guna template tu, dia mana ada konsep tu, tak ada. Benda tu mesti daripada ilmu, daripada pengalaman. Okey, jadi saya ulas sikit berkaitan dengan apa yang akan dipelajari dalam kelas design ni ataupun kelas grafik. Saya namakan, bukan tuan Tolahan namakan, saya namakan graphic design ataupun Canva next level. Okay? Saya namakan begitu sebab setakat yang saya dengar, setakat yang saya tahu, cerita yang saya belajar tadi daripada Tuan Tolaha, anda bukan sekadar belajar Canva lah. Anda belajar grafik sebenarnya tetapi menggunakan Canva. Beza dengan kelas-kelas Canva di luar sana, anda belajar tentang macam mana nak menggunakan Canva buat grafik. Tetapi kelas ni anda belajar buat grafik, anda belajar konsep grafik, anda belajar tentang elemen-elemen dan anda gunakan Canva. Jadi apa yang diberikan, anda akan mula-mula tu diperkenalkan dengan asas design, betul tuan? Asas design, asas grafik. Kemudian anda akan diberikan latihan untuk buat design yang setakat anda boleh buat ataupun anda tahu, kan? Lepas tu anda akan diberikan juga panduan-panduan ataupun guideline, reference kat mana anda nak cari konsep, anda nak cari idea untuk buat design-design yang sesuai mengikut tema-tema tertentu. Kemudian anda juga akan belajar berkaitan dengan kita panggil ChatGPT AI untuk buat ayat-ayat copywriting tu. Okey. So bagi saya banyaklah, benda ni banyak dan mana ada orang ajar AI dalam design. Ya, betul. Yang ada. Okey. Maknanya belajar sekali selesai. Selesai masalah. Selesai masalah 2 hari. Boleh buat kerja kan. Tak ada buat kerja. Okey. Jadi khas untuk mereka yang nak buat duit dengan grafik, nak buat duit dengan design. Bukan sekadar nak guna Canva buat grafik-grafik biasa-biasa. Ini bukan biasa-biasa. Okay? Alright. So kata-kata terakhir tuan, silakan. Kata-kata terakhir saya adalah jangan sayang duit lah untuk melabur untuk ilmu. Ya. Kita kadang-kadang kita rasa kelemahan orang kita ni lah, saya dapati kan. Kadang-kadang benda tu sebenarnya tak faham mana. Tapi dia rasa macam kalau bayar untuk benda ni kan habis duit kan. Tapi dia tak sedar
pelabur orang yang dia bayar untuk sehari tu, esoknya dia boleh terus buat duit. Ganti, dia dah ganti dah duit tu. Ya, betul. Sebab betul. ilmu ni satu pelabur yang tidak perlu dirusingkan lah. Kalau ada ilmu anda masuk je. Betul. Sebab memang sangat menguntungkan sebenarnya. Menguntungkan. Lagipun kalau duit yang sepatutnya anda bayar untuk kursus tu, anda tak pergi, anda simpan lah. Habis tak? Habis betul. Habis macam tu Habis je. gitu je. Tak tahu benda pun. Tak tahu benda. Tapi kalau ada laburkan untuk ilmu, InsyaAllah bulan depan dah dapat balik dan seterusnya. Betul, setuju. Betul-betul. Macam saya sangat setujulah dengan kata-kata daripada Tuan Tolaha tadi, sebab untuk makluman anda, saya sendiri hampir setiap bulan, saya akan beli berbagai-bagai tutorial, saya akan masuk berbagai-bagai kelas dan saya habis banyak duit lah untuk belajar. Kelas apa saya tak masuk, kelas buat PES saya masuk, kelas buat ice cream blended saya masuk, kelas design pun saya masuk, kelas tentang belajar buat duit di luar negara pun saya masuk. Semua saya belajar sebab ilmu tu mahal, tuan. Dan bukannya sebab saya nak buat semua benda, tak. Tetapi kita, kalau kita nak improve diri kita, kena sentiasa tambah ilmu dan janganlah kedekut, tuan. Betul kan? Nak ambil ilmu tapi kedekut nak invest. Ilmu ni bukan benda yang murah. Okey? Satu lagi yang perlu diingat lah. Bila seseorang tu mengajar tau. Okey, kalau kita tengok kelas-kelas, ada yang sanggup bayar ribu-ribu masuk bengkel mana-mana. Sebenarnya pengajar tu, dia bukan ambil masa setahun dua. Dia berpuluh-puluh tahun. Dia pengalaman dia tu untuk buat kelas. Jadi peserta tu, dia tak payah melalui dah liku-liku yang dia hadapi oleh pengajar tu. Dia tu shortcut. Orang tu dah bagi shortcut. Ambil. Ni dah parti lah ke. Betul. Kalau parti. You guna yang saya ajar ni, terus boleh buat cari makan. Ya, tak perlu nak susah-susah payah dah. Contohnya gini lah. You nak belajar design, ikut YouTube. Boleh? Boleh. Tapi, hari ni belajar A. Lepas tu belajar J. Lepas tu belajar C. Jadi, semuanya berterabur. Dia tidak tersusun. Tidak tersusun, betul. Sekarang ni, yang mengajar tu dah susun dah elok lah. Ikut je. Follow sahaja. Ikut je flow yang dia ajar tu. Tak payah pening-pening lah. Terus baru buat duit lah. Betul, setuju. Sebab benda ni bukanlah benda yang kita panggil macam ilmu sekelip mata ataupun orang tu cedok daripada internet ke apa semua kan. Ini adalah ilmu berdasarkan pengalaman, berdasarkan orang kata jatuh bangun orang tu, dan benda apa yang bukan berkualiti, benda apa yang berfungsi, benda apa yang tak berfungsi, benda apa yang okey, benda apa yang tak okey, semua kita terima je. Kan? Kalau kita kata benda ni boleh belajar dalam YouTube apa semua, bagi saya cubalah. Bukannya mudah, tuan. Bukannya mudah, ambil masa yang sangat lama dan akhirnya result taklah seberapa. Okey. So saya rasa cukup setakat tu. Sekali lagi saya ingatkan kepada anda yang mana-mana berminat, kalau anda yang mungkin masih lagi fikir macam nak anda tak perlu risau, bukan kena bayar pun, join group tu. Anda join group dulu. Join group dulu, klik di bawah, okey, pada link yang saya sediakan tu dalam bahagian komen ataupun description. Klik di situ, anda masuk group, sama ada Telegram ataupun WhatsApp, dan anda boleh tengok kelas-kelas kan. Nanti ada orang dah join, anda boleh tengok apa respon dia orang, apa testimoni dia orang, macam mana design yang dia orang hasilkan. Yang tu anda tak perlu bayar. Nanti bila anda dah rasa confident kan, anda rasa nak join, bila masa anda boleh join. Okay, so sekian saja daripada saya. Jangan lupa tekan button subscribe dan tekan loceng untuk pastikan anda dapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Jumpa lagi. Bye-bye.